pada malam ini bersama-sama untuk kita mendengar perkongsian daripada Nadwah Ilmuwan Abim. Seperti biasa, hari ini kita akan mengadakan Usrah Ilmuwan siri yang ke-41 dengan tajuk dia yang sangat menarik dan jadi tanda tanya ramai orang. Bila saya post saja tentang poster ni, kawan-kawan saya semua balas makan. So apa saya punya balas kepada mereka ni, nak tahu lebih lanjut, jom tonton. Mungkin ada sesuatu yang akan dikupas melalui pembantu kita pada hari ini dengan tajuk dia lah rasa lapar, apa sains boleh bantu. Jadi biasa pembicaranya pada malam ini adalah Prof. Dr. Kamarul Nizi Ibrahim, pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Nadwah Ilmuwan Abim. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Tafadhal mashkurah, Prof. Mic, Prof. Sorry. Terima kasih Saudara Almain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini memang sengaja dipilih tajuk ini kerana dia agak relevan dengan keadaan semasa, dan bukan itu saja, dia berkait dengan sains dan oleh kerana dia agak berkait dengan sains kalau kita tengok gambar ni, iaitu gambar sesengaja bubuh burung juga lah, kerana burung ni dia satu yang uniknya, dia keluar pada waktu pagi tanpa mengetahui bahawa ada makanan di luar sana ataupun tidak, dan dia terbang saja dan dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan dia jalan untuk mendapat makanan, dan ia akan bawa balik kepada anak-anak dia. So itulah dia keadaannya. Tapi memang betul lah, adakah kita perlu sains untuk itu? Memang jawapan mudahnya, rasa lapar kita makan je lah. Tapi adakah itu yang kita hendak? Itu persoalan yang kita akan bincang nanti. Okey, boleh nampak ke sharing ini? Okey. So, okey. Dari segi agenda kita, saya akan membicara mengenai motivasi pembentangan ini, siapa yang boleh meminta-minta, dan apakah ada keperluan manusia, kelaparan dari sudut sains. Kemudian saya akan cerita mengenai matlamat pembangunan mampan ataupun SDG, dan bercakap mengenai teknologi baru yang untuk dikaitkan dengan kelaparan ini. So, punca dia sebenarnya saya mula nak buat inilah kempen bendera putih ini. Kempen bendera putih ini menjadi satu isu dalam minggu lepas dan sekarang ni pun kita tahu ianya amat hangat dibincangkan oleh semua orang, iaitu bendera putih. Jadi kerana ada somebody cadangkan supaya kita meletakkan bendera putih, walaupun gambar yang akhir ni tu sekarang ni tengok-tengok dah tak ada bendera putih kat situ. Difahamkan, dijawab oleh lelaki yang letakkan bendera putih tu, isteri dia tak benarkan. Wallahualam. Jadi very interesting So, kibarkan bendera putih ni dicadangkan oleh seorang wanita daripada Kelantan, dan dia kata kalaulah kita tak putus bekalan atau makanan, why not kita kibarkan bendera putih. Dan kita dapati bahawa banyak komen terhadap isu ini, iaitu bendera putih ini. Tapi bagi saya memang ini satu masalah yang agak berat dan kita di dalam bidang sains sepatutnya mencari penyelesaian supaya perkara ini tidak berlaku Cuma masa saya tengah membuat presentation ini, keluar lagi satu statement yang really surprise saya lah, iaitu sebelum itu kita baca dulu ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jadi ayat ni mungkin ramai yang tahu dari surah Al-Anbiya, dan banyak kita hafal ayat ini bagi tujuan untuk kita berdoa kepada Allah. Iaitu dia menceritakan mengenai Nabi Yunus. Nabi Yunus ni dia telah berdakwah kepada kaumnya, dan dia dapati bahawa kaumnya tak mau dengar cakap dia. Jadi dengan keadaan marah, dia keluar daripada kawasan dia itu yang dia berdakwah itu, dan dia ingat bahawa Nabi Yunus alaihissalam ni ingat bahawa dia dibebaskan gitu sajalah oleh Allah. Tetapi kita tahu bahawa Allah telah menyempitkannya dengan memastikan dia diberitahu mengenai perkara yang perlu dilaksanakan sebagai pendakwah. Jadi ini kalau kita baca, ini ditujukan kepada kita jugalah. Janganlah kita marah-marah sangat orang tak nak dengar dakwah kita, tetapi naklah kita berfikir cara supaya orang akan mendengar dakwah kita. So, muradiban dalam keadaan marah, dan naqdira itu disempitkan oleh Allah. Jadi Allah menyempitkan pendakwah ini, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dan inilah apa yang berlaku, yang respon. Kita dapati ramai sengaja saya ambil ini daripada ayat Azhar, berdosakah gantung bendera putih. Jadi ramailah yang menentang, especially ini yang saya terkejut ini, kebanyakan adalah daripada ahli politik daripada satu parti yang nampak macam mereka marah sangat mengenai perkara ini. Jadi mengapakah mereka marah ini? Mungkin kerana bendera putih itu tanda kekalahan rakyat ataupun sesiapa. Jadi itu persoalannya yang akan timbullah pada kita. Adakah ini berarti bahawa dikaitkan dengan kerajaan, ataupun adakah dikaitkan dengan kita sebagai badan dakwah juga samalah, kerana ini yang ditimbulkan pada keadaan tersebut. Dan juga kita sebagai ahli sains pun sepatutnya terkenalah dalam hal ini. So, tapi yang amat mengejutkan saya semasa saya menyediakan presentation ini ialah ni yang dikeluarkan oleh pengurusi ke Presiden Maidin, syarikat Maidin, iaitu syarikat yang supermarket yang besar. Dan saya harap ini betul lah, kerana saya akan quote dia. Dia kata sebelum COVID-19 kecurian di kedai Maidin terdiri dari bahan-bahan mahal seperti radio, TV, komputer. Jadi ni kok kata dia lah, dan saya tengok dia punya YouTube dia pun, saya pun terkejut jugalah apa yang dia sebutkan tersebut. Tapi yang interestingnya dia kata masa COVID ni kecurian di kedai Maidin hanyalah terdiri daripada sayur, ikan, buah, spaghetti dan lain-lain. Jadi kita nampak sekarang ni, kalau mengikut saudara Amir, kalau tak silap saya nama dia, bahawa ada perubahan tendensi di antara orang mencuri. Yang kalau dulu curi benda-benda mahal, sekarang ni tak, dia mencuri sayur, ikan, buah dan lain-lain lagi, which is benda-benda yang diperlukan untuk makan. Ini yang interestingnya. Dan bila ditanya kenapa pula sekarang ni dia tak nak curi radio, TV apa semua ni, padahal dari segi jumlah duit yang boleh dapat daripada itu adalah lebih tinggi. Yang ini jawapan dia yang tersentak saya bila saya apa orang kata dengar. Mengapa begitu? Kerana dia kata bakul infak ni macam kita lah dalam ABIM, dalam organisasi Islam dan juga organisasi lain ni yang ingin membantu, dan termasuk jugalah Jabatan Kebajikan Masyarakat sekarang ni. Dia kata dalam bakul infak tu hanya ada beras, minyak dan roti. Ikan tak ada, sayur tak ada. Jadi dia kata macam mana lah kita ni nak makan beras, macam mana nak masak nasi, takkan nak makan dengan garam. Nak minyak pula nak buat dengan apa dengan minyak tu. Dan roti pun kalau tak ada apa orang kata ikan ke apa untuk makan dengan roti,
Jadi apa yang dilakukan ialah dia pergi mencuri kat Maidin. Jadi very interesting. Dan saya sebagai seorang yang orang lama dan juga orang yang berkecimpung dalam dakwah, memang tersik sangat oleh statement ini. Ini dikeluarkan oleh apa orang kata presiden ke ataupun Maidin. Okay, saya tersik sangatlah. So now questionnya, kita tahu ya daripada surah Az-Zariyat ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya, pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta ya, ni disebut di sini yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bahagiannya. Okey, very interesting ya. Ini surah dalam surah ya. Tapi kita tahu ya Rasulullah sendiri ada mengatakan ya bahawa man salamin ghairi tak, kita diharamkan ya untuk meminta-minta. Jadi adakah ini satu konflik ya di antara ayat Quran dengan hadis ya? Dan sebenarnya tidak ya. Kalau kita go into hadis yang menyebut mengenai haram meminta-minta ini, which di-quote oleh beberapa orang ya, bila diletakkan bendera putih ini, kita dapati bahawa kita tak boleh minta kalau kerana ada kecuali jika ada keperluan. Bila ada keperluan. Jadi ini kita menggunakan approach science ya. Ini adalah approach yang dicadangkan oleh Ibn Haytham. Di mana bila kita lihat sesuatu perkara, maka kita hendaklah menilai dia berdasarkan kepada sains. Di mana kita kena kaji apa sebabnya dan lain-lain lagi dan melakukan eksperimen terhadapnya. Jadi dalam hadis ini kita dapati bahawa hadis itu, kalaulah kita ambil saja haram meminta-minta saja, dia tak cukup ya, kerana ada banyak lagi hadis lain yang akan kontradik sedikit ya pada perkara ini. Tapi apa yang jelasnya kita dapati, jika tidak ada keperluan maka tak perlu minta. Jadi apakah keperluan yang dikatakan perlu ya, untuk kita membenarkan orang meminta-minta ni? 3 orang yang boleh meminta mengikut Rasulullah. Yang pertama, orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya. Yang kedua, orang yang terkena musibah dan hartanya semua hilang. Dan yang ketiga, orang-orang yang sangat miskin. Okey. Itu apa ada 3 orang tersebut. Dan ini dinyatakan ya, dalam sebuah buku yang terkenal jugalah, Pesona Ibadah Nabi ya. Banyak orang membaca buku ni. Dan ramai kita sebagai pendakwah juga pernah membaca buku ini. So dalam buku ni dia Rasulullah memperjelaskan mengenai 3 orang tersebut, iaitu yang di luar batas kemampuannya. Iaitu Rasulullah menyebutkan bahawa kelompok pertama ni boleh meminta sampai cukup, sekadar cukup saja. Dia tak boleh minta, lepas tu dah dapat lebih-lebih dia minta lagi. Itu pun tak boleh juga ya, diharamkan. Dan yang kedua ialah yang menerima musibah ya, macam kita ni mungkin COVID-19. Itu adalah satu musibah ya. Mereka juga boleh meminta-minta. Jadi again lah, saya kadang heran lah parti-parti politik dan ahli-ahli agamawan, takkan mereka tak baca hadis ni. Ini apa nama buku ni, Pesona Ibadah Haji Nabi ni memang famous ya. Ataupun mereka lupa lah baca buku ni. Dan yang ketiga ialah orang yang sangat miskin. Yang last ni yang menyebabkan saya tertarik juga ialah mengapa kita benarkan ya, rakyat Malaysia ini menjadi sangat miskin. Ini saya terasa sangatlah sebagai apa kata orang yang berilmu ya, kita rasa perkara ini tak harus berlaku dan kita perlu ya mengatasi perkara ini dan mungkin mencari solution ya, penyelesaian yang sebaiknya supaya jangan adanya orang miskin. Okey. Jadi inilah dia ya, 3 kelompok yang boleh meminta ya mengikut Rasulullah SAW. Okey. Dan ada disebutkan ya dalam surah An-Nur ya, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan fadli minkum ya, dan kelapangan ya, ada wasa'ah
Di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan. Jadi kita juga dilarang oleh Allah, kalaulah kita ada kelebihan dan kita ada kelapangan, jangan pula kita kata kita tak nak bantu kaum kerabat kita, orang miskin, orang-orang yang berhijrah berjalan Allah. Jadi hendaklah mereka memaaf dan berlapang dada. Apakah kita tak hendak Allah mengampun kita? Jadi Allah tu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kita tak boleh tutup mata kita dan kata kan mereka orang kata bubuh bendera dan tak elok lah apa semua. So kita jangan buat itu ya, kerana Allah melarang kita dan kita perlu mengambil perhatian dalam hal ini. Okey. Jadi di sini saya ambil saya adapt daripada Ustaz Ahmad Dusuki yang mengenai perkara ni. Dia memang saya suka dari segi bahasa yang digunakannya, walaupun kadang-kadang bahasanya pada pandangan saya boleh diperbaiki lagi lah. Saat kalian mengangkat bendera putih menandakan kalian dalam keadaan kesusahan yang sangat amat sangat. Saat itu juga kalian sedang beritahu kepada seluruh dunia bahawa mereka yang berada di sekitar kalian yang wajib mengambil perhatian kepada kalian sudah tidak berfungsi. Jadi ini dia pandangan Ustaz Ahmad Dusuki lah. Saya adapt dia kerana saya rasa ada lagi satu statement dia saya telah keluarkan kerana saya rasa tak sesuai ya, digunakan. Itu pandangan saya lah. That's why adaptasi saja. So dia kata kalaulah kita nak bubuh bendera putih ni ya, dia minta kita soal beberapa perkara. Pertama ialah, adakah adik-beradik kita telah ignore kita dan tidak mahu membantu kita? Adakah apa orang kata jiran yang berada di sekeliling kita tidak mahu membantu kita? Adakah ketua kampung masa persatuan yang penduduk tersebut atau masjid dah buat tak tahu kat kita? Ataupun adakah pejabat zakat ataupun baitul mal di sekeliling kita juga buat tak tahu kat kita? Dan adakah pemerintah buat tak tahu kat kita? So dia kata kalau 2, 4, 5 ini apa orang kata respon atau cuba membantu kita, maka angkatlah bendera. Cuma dia ada lagi satu nombor 4 which bagi Ana tak sesuai lah disebut sebagai seorang ustaz lah. So Ana tak nak quote pun supaya jangan kita ingat benda itu. So ingat pada 4 ni saja. Persoalannya, what happened to adik-beradik kita? What happened to jiran kita? What happened to ketua kampung dan persatuan penduduk? What happened to pejabat zakat dan baitul mal? Dan what happened to pada pemerintah? Jadi mereka ni semua tidak membantu ke atau buat tak tahu aja mengenai apa yang berlaku. Jadi ini adalah satu persoalan yang bagi Ana agak serius ya, yang perlu ditujukan. Cuma dia tak sebut situlah mengapa ataupun tak ada kesan daripada ahli sains. Kalau ada itu kalau muat lagi demam kita lah nak menjawab. Okey, so tanggungjawab pemerintah ya, kita tahu ya, yang paling penting sekali dalam semua tu tadi, yang 4 tadi ialah tanggungjawab pemerintah ya, kerana inilah yang kita belajar daripada sirah ya. Daripada sirah kita dapati ya bahawa Umar Al-Khattab sendiri ya, seorang adalah Khalifah Ar-Rashidin. Dia suka berjalan pada waktu malam untuk melihat keadaan rakyat dia. Dan diceritakan bagaimana dia terjumpa ada satu seorang perempuan sedang memasak batu. Jadi dia kata, ni pasal apa masak batu? Dia kata dia tak ada benda makanan untuk bagi anak-anak dia. Jadi Umar Al-Khattab dia terus balik dan angkut satu guni makanan. Dan interestingnya tu dia pergi dengan seorang pembantu dia, dan pembantu dia boleh tengok Umar Al-Khattab ya, khalifah ya, mengangkat makanan. Dia kata tak apalah, biarlah dia yang tolong angkatkan. Di sini jawapan Umar Al-Khattab tu menyebabkan again saya tersentak lah. Iaitu Umar Al-Khattab berkata, adakah dia sanggup untuk angkat benda ni di akhirat besok, iaitu api neraka di akhirat besok untuk dia. So dia angkat sendiri, bawa pergi berjumpa kepada perempuan tadi, dan dia memasak. Bukannya dia suruh orang perempuan tu masak, ni ambil lah ni apa orang kata berah ke apa kan, masaklah sendiri. Tak, dia masakkan sendiri semua, dan lepas tu dia jamu mereka untuk makan, dan orang perempuan tu makan dan anak-anak dia makan. Dan yang interesting jugalah, orang perempuan tu kata dia haraplah
Umar Al-Khattab ini adalah Umar Al-Khattab, iaitu khalifah yang sanggup datang pada waktu malam dan membantu rakyat dia. Adakah ini berlaku sekarang ni? Tak tahulah yang itu. Kita tanyalah sendiri, tak payah nak fikir about it. Tapi sebagai, kalau kita bercadang untuk menjadi pemerintah, we need to do this. This perkara yang bukan suatu perkara yang satu cerita je. Dan ada lagi seorang Omar juga yang interesting, Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz ni memang ramai ulama menganggapkan ia adalah salah seorang daripada Khalifah Ar-Rashidin, mana Khalifah Ar-Rashidin yang kelima, Omar Abdul Aziz ni. Umur dia masa dia meninggal tu, dia pendek je umur dia. Dan dia adalah seorang yang bersyukur kepada Allah. Apa yang saya maksudkan bersyukur kepada Allah ni? Daripada kecil sampai besar, satu perkara yang dia buat ialah apa saja dia dapat, dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah telah memberi dan oleh sebab dia suka bersyukur, Allah memberi dia kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Jadi mengapa saya bawa cerita Umar Abdul Aziz ini? Kerana pada zaman pemerintahan dia, kerana dia meninggal tak silap saya lebih kurang umur 30 tahun saja. Masa zaman pemerintahan dia, sistem zakat itu terlampau baik sampai jenuh mereka mencari seorang yang boleh terima zakat. Jadi maknanya bukanlah satu mustahil kita akan dapat satu keadaan di mana pemerintahan itu menyebabkan semua orang dah jadi kaya. Dan semua orang memberi zakat, dan bila nak bagi hasil kutipan zakat itu kepada orang-orang miskin, semua dah tak ada dah. Semua orang kata kami dah cukup dah, kami dah ada dah. Jadi possibility untuk cara Islam ni untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini, which is yang pada puncaknya ialah kelaparan, ialah melalui sistem zakat. So itu tanggungjawab pemerintah. Jadi itu mereka kena lakukan. Okay. So kalaulah kita pergi kepada sains, kita ni dalam bidang sains, kita pergi kepada behavioral science punya teori. Untuk behavioral science punya teori ni, kita bagi ahli sains, kita suka tengok the Maslow hierarchy of needs, atau seorang pengkaji sosial yang mengkaji mengenai human being, dan Maslow punya hipotesis ni dia kata keperluan manusia ni bertingkat-tingkat, dan sama ada dia higher order needs ataupun lower order needs, ada tingkat-tingkat dia. Dan tingkat yang paling rendah sekali ialah psychological, iaitu dia iaitu dia perlukan kelaparan, dahaga, dan juga tempat tinggal dan lain-lain lagi. Dan lepas itu dia ingin melihat dari segi safety dia, dari sosial dia, dari segi keharmonian dia ataupun respect terhadap dia, dan bagaimana dia boleh dapat apa yang dia mahu. Dan apa yang penting di sini yang saya nak point out ialah kelaparan ini is the lowest human need. Maknanya kalau berlakunya kelaparan, then something is wrong. Something is wrong, tak kira lah sama ada pada kita sebagai ahli sains, ataupun kepada pendakwa, ataupun kepada pemerintah. Maknanya semua orang boleh dipersalahkan kerana membiarkan keadaan sampai orang kata lapar. So lapar itu is the last, orang kata finalnya keadaan yang tak harus berlaku dan tak patut berlaku, dan kita perlu memastikan perkara ni tidak berlaku. Itu dia. Okey, kita pun ada hukum fiqh, maqasid syariah. Semua ini pun berkait sama juga. Kita bercakap mengenai taksiniyah, hadiah dan darurah dan lain-lain lagi. Dan semua ini juga mengharamkan dari segi isu ataupun tidak membenarkan kelaparan. Kalau ikutkan ayat Quran disebutkan even kalau kita terlampau lapar, kita boleh makan benda-benda yang haram. Itu di dalam keadaan daruriyah. So saya tak nak go into detail ni. Tetapi
Mengapa sampai to that point? Ya, kalaulah kita berada katakan di padang pasir, dan saya tak nampak reason ya untuk darurat. Tetapi kalau kita berada di negara kita ni, mungkin ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi untuk gain a better understanding of the complex idea of hunger and fullness ni, jadi saya akan masuk ke sains sekarang ni. Saya soalan dia, apa yang sains boleh buat? Jadi get ready lah, kita nak go into deep sekarang ni, sains pula. Okay, hunger and fullness sensation ni dah diberi ke Allah kepada kita, ya. Dan ianya ada dua kumpulan yang dinamakan typical dan extreme, ya. Jadi overall hunger itu ialah dipanggil sebagai the presence of stomach growl ataupun stomach hunger pain, ya. Hunger tu kita akan terasa ya di dalam perut kita, ya. Sama ada bunyi ke, ataupun sakit ke, ataupun kosong ke, dan kita akan fokus kepada nak makan saja. Dan apa yang berlaku ialah kita hilang tenaga dan kita berminat untuk cari makan. Dan fullness pula ialah apabila kita rasa banyak dah makanan dalam perut kita. Jadi kita dapati perut kita jadi stretch, ya. Dan kita rasa satisfied, contentment, energized dan seterusnya. Dan bila kita tengok makanan lagi dah kita tak nak lah. Jadi the desire untuk makan tu pun dah tak ada lah. So ini adalah dua ekstrim dia, hunger dengan fullness, ya. Jadi fullness ni dia kita boleh describe dalam banyak lah psychological component dia. Begitu juga dengan hunger, boleh kita ada dia punya physical in nature, nanti saya akan terangkan ini. Tapi dua sensation ini ialah real, ya. Dan bukanlah ianya sesuatu yang apa orang kata kita reka-reka, ya. Memang kita akan merasai kedua-duanya ni. So what is hunger in the first place? Ya, kita nak tengok dari segi saintifik dia, ya. Yang ini kalau ada Profesor Wan, dia sepatutnya dia lagi pandai lah explain dekat saya. Tapi saya just ambil ya daripada knowledge yang diketahui daripada pakar-pakar nutrien, ya. Iaitu body sebagai salah satu badan has finished digesting, maka dia akan mengeluarkan ghrelin. Dan ini akan menyebabkan otak tu mengatakan, oh dia dah kenyang. Jadi ini adalah satu panggilan, ya, daripada perut kita yang menjalankan digestion, ya, di mana kita akan mengeluarkan CCK, GLP-1 dan PYY, ya, dan kesemuanya ini, ya, akan hormon, ya, akan memberitahu brain kita dah kenyang. Okay. So GLP-1 dia akan membantu pankreas untuk release insulin dan untuk reducekan appetite kita, dan PYY pula akan masuk ke dalam blood kita supaya kita rasa dah kenyang, ya? Kita rasa dah kenyang. So hormon-hormon ini saja yang perlu kita tahu, ya? Dan lepas itu maka kita kekenyangan tu akan tiba satu masa bila semuanya dah digested, dah digunakan, blood sugar dan insulin juga dah jatuh dan ghrelin dengan diproduce lagi sekali, maka kita akan rasa lapar balik. So dari segi saintifik dia itu dia, very simple, tak ada yang kompleks dia. Okay. So dari segi keperluannya, dalam short term survival kita lebih kurang 10 liter air, dan untuk makanan lebih kurang 20 liter. Itu ada keperluan kita, ya. Lebih daripada itu kita kata dah berlebihan lah. Kita tak perlu. Walaupun untuk perkara lain, personal washing, cleaning, growing food dan lain-lain lagi, kita perlu juga air lagi, ya. Jadi ada, ya, emergency, ya, beberapa air yang diperlukan dekat masjid lebih kurang 2 hingga 5 liter, dan untuk tempat lain juga ada, ya, jumlah yang diperlukan. So how long can we live? Because basically makanan dengan air ni adalah dua komponen yang utama lah. Dan air itu utamanya kerana badan kita diperbuat daripada terdiri daripada 80% air. Jadi berapa lama kan kita hidup? Dehydration iaitu bila kita kekurangan air, ya, dalam badan kita. Kita boleh survive 8 hingga 21 hari, ya, tanpa makanan ataupun air.
Jadi kalau orang yang nak mati, tengah nak mati tu selalunya mungkin dia boleh tahan dalam beberapa hari atau beberapa minggu ya, without food and water. So badan kita memerlukan air ni ya, untuk sel dia, untuk kidney dia dan lain-lain lagi. Jadi tanpa air ni maka kidney kita terpaksa menggunakan tenaga yang lebih, dan tisu-tisu yang ada dalam kidney pun juga akan rosak dengan cepat ya. Jadi a lack of water, maknanya kalau badan kita tak ada air, dia akan menyebabkan suhu badan itu akan bertambah. Dan dia juga akan menyebabkan electrolytes itu yang sekarang ni balance pH dia, dia menjadi tak balance kerana dia dah concentrated ya. Dan joint pun takkan work properly, brain pun akan membengkak dan blood pressure juga akan increase. Jadi ini semua ni adalah dari sudut sains ya, kita explain ya, apabila seseorang itu lapar ya. Tapi one thing badan kita ni keunikannya ialah dia boleh adapt ya, dia boleh adopt yang dibuat oleh Allah supaya kita boleh tahan ya beberapa perkara ini. So memang inilah tujuan kita sebagai ahli sains, kita pastikan ya angka ni beberapa generasi ya kita cuba mengatasinya, dan banyak effort telah kita buat ya supaya perkara ini tak berlaku. Dan concerted effort ni termasuk dari segi nak improve agriculture, food productivity, teknologi, nutrition dan lain-lain lagi. Okay. Tapi yang mengejutkan kita ni kerana bendera putih ni dikeluarkan di Malaysia. So ada kita ketahui Malaysia ni adalah syurga dunia. Maknanya syurga dunia kita ada semua benda. Dan mengikut pandangan agriculturist, dia kata kat Malaysia ni kita boleh buang satu biji kat tepi jalan pun dia akan tumbuh. Jadi pasal apa pula sampai lapar macam tu? Tak ada makanan. Itu a paradox sebenarnya. Bagi kita ini adalah satu paradox dan tak seharusnya berlaku. So, questionnya sekarang ialah, adakah ini kerana apa yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 46? Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maknanya mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka tidak dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka tidak mendengar, kerana sungguhnya bukan mata yang buta tapi hati yang buta. Actually ayat ni boleh ditujukan pada dua golongan. Satu golongan yang kaya ataupun yang berada, dan yang kedua ialah golongan orang yang miskin itu sendiri, kerana mereka tidak melihat opportunity. Dan yang lagi satu ialah mereka tidak melihat opportunity juga, tapi opportunity membantu orang miskin. Okay. Dan dalam surah An-Nisa juga dia beritahu, Allah berfirman, mengapa kamu tidak mahu berjihad di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik lelaki dan wanita maupun anak-anak, semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarlah kami dari negeri yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berikanlah kami penolong dari sisi Engkau. Jadi memang ini disebut dalam surah An-Nisa, dan kita kena membantu mereka ini kerana mereka lemah sampai tak boleh nak tengok sekeliling mereka dan mencari opportunity yang ada. Okay. Fi sabilillah ya, dan al-qaryati zalim ya, atau orang yang zalim. Okay. Jadi Malaysia lapar, apa punca sebab dia ya? Itu ada bendera putih ini. Ini pandangan saya lah, bukan pandangan orang lain. Bagi saya punca dia ialah we're going nowhere ya, dari segi pengurusan ekonomi, dari segi apa orang kata kesihatan, dan juga dari segi bantuan yang sepatutnya diberi. Jadi ada bantuan yang diberikan itu tidak bersesuaian ya, dan hanya menumpu kepada orang-orang kaya saja, dan kawasan-kawasan luar bandar apa semua nampaknya diignorkan. Dan apa yang kita dapati ialah bantuan yang diberi adalah lebih kepada untuk mencari nama, bukannya untuk tujuan bantuan ya. Niatnya tak betul ya, niatnya tak betul. Okay. So apa yang berlaku ialah the shaking and the tearing of the socio-economic and administration fabric. Nah itu apa yang kita nampakkan ya.
Masing-masing ingin melepaskan diri dia. As long as dia dapat gaji tinggi, dia dapat kedudukan tinggi, keluarga dia boleh keluar negeri, dia boleh keluar negeri, tapi rakyat yang apa orang kata kelaparan ini dibiarkan saja begitu. Inilah keadaannya. We need to correct this. Sebagai ahli sains dan sebagai orang yang berilmu, kita kena perbetulkan masalah ini. So tanggungjawab kita sebagai ahli sains bukan hanya diam dan membuat tak ada buat apa-apa, tapi kita perlu membetulkan kesalahan ini. Kerana kita sebagai ahli sains, kita membuat kajian. Dan kajian itu adalah tepat dengan data-data yang ada dan sekeliling kita. So, di sinilah patutnya kita dulu lagi menggunakan pembangunan berasaskan SDG Sustainable Development Goal untuk kehidupan kita. Kalaulah kita tak ada yang ni, itu yang menyebabkan berlakunya kelaparan yang berlaku sekarang ini. Walaupun COVID-19 adalah asas dia, tetapi COVID-19 kita katakan adalah pembuka pakong di dada kita kerana kita tak buat secara SDG ni, Sustainable Development Goal ini. Apa dia SDG? SDG ni kita lihat dari segi social development. Kita tengok environmental development. Kita tengok dari segi economic development. Kita tengok human rights. Dan kita ada partnership. Jadi bila tiga kesemuanya ini berlaku dengan baik, maka poverty itu tak ada. Poverty itu berpunca daripada ada ketimpangan dari segi social development. Dan juga economic development. Human right pun diignorkan, masing-masing orang kata melepaskan pucuk masing-masing saja. Okay, ini dia masalah dia. So, dan SDG ni dia boleh membantu kita kerana dia ada target dia, ada 169 target, ada 231 indicators yang boleh kita gunakan untuk melihat apakah kita melaksanakannya dengan betul ataupun kita hanya lip service saja tujuan pasal nak perkenalkan kita adalah negara yang buat SDG. Pembangunan berasas SDG ini satu contoh ialah forest. Kita tengok forest. Dia akan bermula daripada tahun kita menebang pokok, kemudian kita akan tanam balik pokok tersebut dan perkara ini akan berlaku balik. Kita tebang balik bila dia dah besar dan perkara ini berterusan macam tu. Jadi dia apa yang saya panggil sebagai circular economy. Circular economy di mana kita tak ada pembaziran. Tak ada pembaziran. Jadi isu mengenai orang yang miskin pun tak ada. Tak sepatutnya ada. Kerana itu adalah kesan akhir. Kesan akhir. So, dan sebagai logical flow-nya, kita kena tengok daripada bagaimana kita menggunakan sumber-sumber. Bagaimana daripada sumber-sumber itu kita akan tengok juga dari segi education kita, dari segi consumption kita, dari segi infrastruktur kita. Kemudian barulah kita dapati bahawa ada hunger dan health condition kita kena jaga. Barulah apa yang kita dapati bahawa keseluruhan masyarakat itu akan hidup bersama-sama dengan berbahagia. Kita kena menuju kepada hal ke situ. So, dari segi national development, yang ini yang perlu kita faham. National development is defined as the long-term collective pursuit of the highest level of well-being. Maknanya dia adalah satu planning yang jauh, jangka panjang dan ianya perlu dilakukan secara kolektif dan ianya akan menyebabkan well-being. Well-being ini adalah dalam bahasa Melayunya kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya kepada pemerintah tetapi kesejahteraan kepada semua orang, pemerintah, rakyat, terutama rakyat-rakyat yang terpinggir. Jadi itulah dia sepatutnya national development. Dan masalahnya ialah national development dari segi takrifan ini ialah dianya deeply political. Maknanya dia bergantung kuat dengan politik. Bergantung kuat dengan politik. Kenapa saya kata dia bergantung kuat dengan politik? Kerana dari segi definisi komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, kolektif. Kolektif dari segi mana, siapa dia yang dikatakan kolektif tu? Adakah hanya pemimpin-pemimpin dan keluarganya saja? Well-being, kesejahteraan tu adakah hanya untuk pemimpin-pemimpin dan keluarganya saja? Ataupun citizen? Siapa dia citizen tu? Adakah semua orang?
ataupun again pemimpin-pemimpin dan yang mendapat keluarga dia saja. This is ditarifkan oleh orang politik. Dan ini jawapannya berbeza bagi setiap negara. Jadi ini ada masalah yang kita hadapi sekarang ni. Kerana orang politik ni juga decide, ya, walaupun duit itu adalah duit rakyat, daripada hasil mahsul rakyat, daripada teks daripada rakyat. Masa saya jadi profesor dulu, saya bayar teks 3 bulan. 3 bulan saya bayar teks. Saya hanya dapat gaji saya 9 bulan saja. 3 bulan saya bayar teks. And then kalau tengok sekarang ni, bila diberi 300,000 kepada ahli-ahli parlimen, mereka pula tulis kat situ, ini adalah contribution dia. Bila ada contribution dia? Ini adalah contribution rakyat. Rakyat macam saya ni yang bayar teks banyak ni. Sepatutnya tulis kat situ, Prof Kamarul punya contribution. Bukannya mereka. So inilah dia keadaan kita sekarang ni. Benda yang betul tak dibetulkan dan yang salah dikatakan betul. Jadi ini masalah besar, ya. Ini yang dinamakan istilah kita zalim, ya, kezaliman yang berlaku secara jelas, ya, secara jelas, dan kita biarkan, ya. Jadi kita akan dapati orang yang untung ni dia diamlah, dia tak nak cakap. Apa nak cakap, dia dapat dah. Suruh dia bila Presiden UMNO kata, Riza, apa orang kata, jangan sokong. Pasal apa dia tak nak sokong? Perut dia dah kenyang. Dan bukan lagi kenyang, dia akan kenyang lagi. Jadi kadang-kadang bila kita fikirkan, tengoklah keadaan ni semua, dari sudut sainsnya memang kita expect, ya, semua orang takkan resign. Okey, takkan mengaku kalah. Dan inilah dia keadaan dia. Dan physical policy, ya, duit kerajaan ni datangnya daripada duit tax, iaitu daripada duit yang saya bayar, dan ramai lagi yang bayar tax setiap bulan, setiap tahun, ahli-ahli perniagaan yang membayar tax, dan sesiapa juga yang bekerja kena bayar tax. Sekarang ni, kalaulah dulu, ya, ekonomi itu tidak dikawal oleh duit daripada tax ni, tapi sejak Franklin Roosevelt di Amerika start menggunakan kaedah ini, iaitu government spending digunakan, ya, untuk apa orang kata mengganggu. Saya panggil istilah mengganggu. It's okay kalau dia mengganggu dan memperbaiki ekonomi, tapi yang masalahnya dia mengganggu dan benefitnya hanya kepada keluarga dia dan juga orang-orang yang rapat dengan dia. So bila perkara ini berlaku, maka ini tak betul. Sebagai ahli sains memang kita nampak jelas perkara ni, dan banyak bukti-bukti yang boleh kita tunjukkan, ya, bahawa perkara ini berlaku. Okay, so now apa orang kata, dalam sustainable development ada satu bahagian goal, ya, matlamat, iaitu zero hunger, ya. So memang kita realize, ya, kerana zero hunger ni walaupun ditulis tu nombor 2, yang sebenarnya itu adalah akhir kepada kesemua 17 goal yang disebut ni. Kalau ke-17 goal ni tak achieve, memang akhirnya ia akan pergi kepada hunger, ya, akan pergi kepada kelaparan. That's why saya bila disebut mengenai bendera putih ni, saya ingat tak ada respon. Tapi bila saya tengok dalam berita, sama ada berita perdana ke ataupun dalam berita sosial, ramai, bukannya sedikit. Jadi saya terkejut, ya, kerana menunjukkan bahawa keadaan masa ini adalah amat teruk, ya, amat teruk. Dan kita dapati tak ada respon, ya, daripada orang, ya. Mungkin orang lain semua dah penat sangat pun, dah sampai tak boleh nak respon dah pun. Kalau nak respon pun dah tak larat dah nak respon. So inilah dia masalahnya. Saya sebagai ahli sains memang saya terkejut, dan saya rasa perkara ni perlu, ya, kita memikirkan cara untuk menyelesaikannya. COVID-19 ini walaupun dia adalah pandemik, tapi apa yang penting bagi kita ialah bukannya pada orang-orang kaya, ya, kerana mereka ni sekarang ni duk bising. Saya sudah dapat cucuk 2 kali dah. Pasal apa tak boleh keluar negeri lagi? Pasal apa tak boleh pergi interstate lagi? Tak tahu pula you dah cucuk 2 kali. Ingat kan, hanya yang berumur 60 tahun ke atas.
Saya pun belum lagi complete lagi pun, walaupun umur saya dah 62 tahun. Jadi macam mana pula orang muda-muda ni semua dah complete? Adakah dia frontliner? Kalau tengok, tak ada seorang pun yang doktor itu, tak ada seorang pun yang itu. Tetapi mereka dah complete. So macam mana yang dah complete? Kata dia menteri kita, tak boleh jam queue, tak boleh, kerana orang muda-muda ni hanya akan dapat dia pun punya dalam fasa yang ketiga. Fasa yang kedua pun tak ada buat lagi, macam mana yang orang fasa ketiga boleh buat? Itu dah jelas menunjukkan adanya keterisan dan apa orang kata pilih kasih di dalam apa orang kata vaccination itu sendiri. So kita kena address those yang most vulnerable ini mesti kita cari macam mana untuk pastikan mereka mendapat makanan dan boost the social protection program yang ada sekarang ni. Kerana bila pandemik ini, benda yang dulu-dulu kita anggap boleh diselesaikan dengan mudah, sekarang ni tak, dia lebih teruk lagi. Dan global fund food trade mesti dijalankan dan domestic supply perlu digerakkan sepenuhnya dan tak boleh dibiarkan dalam market apa orang kata free market. Okay, dan untuk semua holding farmers kita kena support sepenuhnya. Dan inilah dia yang sepatutnya kerajaan kita buat. Tetapi nampaknya masih lagi untuk cuba please orang-orang kaya dan juga orang-orang yang apa orang kata berkuasa, yang mempunyai pangkat dan juga mempunyai duit yang banyak. Indicators dia simple saja dalam SDG 2 ini, iaitu yang dipersetujui oleh the Food Organization iaitu SDG 2, 5, 6, 12, 14 dan 15 yang perlu ada, di mana yang pentingnya adalah undernourishment. Kita kena check sama ada food insecurity di dalam population itu, the volume of production per labor unit untuk makanan, the average small scale production of agriculture area, conservation of plant genetic resources, conservation of animal genetic, proportional of local breed and classified as being at risk, agriculture orientation index, indicators dia dari segi price anomalies, dan kalau kita nak bolang gambar dia seperti berikutlah, keuntungan dan seterusnya. Tetapi bagi tujuan zero hunger, kita hanya perlu tumpu pada 3 saja, perlu tumpu pada semua. Yang pertama ialah tumpu kepada target 2.2, balance of moderate or severe food insecurity in the people. Memang kita kalau kita tengok FIS ni, FIES, Food Insecurity Experience Scale di Malaysia, memang kita akan menjangka bendera putih ni banyak. Bendera putih ni banyak. Tetapi tak tahu siapa yang buat kajian ini. Adakah Kementerian Kebajikan Masyarakat? Adakah mereka membuat monitoring ini? Saya pun curious. Mungkin tak ada pun, ataupun ada tetapi tak didengar oleh orang lain. Ataupun indicator of food price anomalies yang kita dapati price makanan makin lama makin tinggi. Jadi kita dah tahu supply and demand dia. Okay. Dan agriculture orientation index for government expenditure juga kita akan lihat tengok-tengok Malaysia tak ada belanja dalam ini. Apa yang dibuat ialah yang memberi makanan tetapi tidak memberi joran. Jadi inilah masalah dia. Okey. Walaupun kita tahu Allah dah beritahu solat dan sabar itu akan menentukan, boleh membantu kita dalam segi rezeki. Dan rezeki ini pada Allah adalah tetap dan juga tambahan. Dan tetaplah rezeki yang terjamin. Jadi kita tak risau, rezeki itu akan ada. Cuma yang patut kita buat sebagai pendakwah dan juga ahli sains ialah tumpu kepada tambahan ini, rezeki tambahan yang boleh kita dapat. Iaitu rezeki yang tak terduga daripada keluarga, daripada perbuatan kita. So, daripada keluarga kita, bila kita dapat anak, maka insya-Allah Allah akan beri kita tambahan rezeki. Kalau perbuatan, kalau kita sedekah, maknanya kita memberi kepada orang lain, maka Allah akan memberi kepada kita. Apakah usaha kita? Kalau kita usaha dengan baik dan penuh hati kita, maka kita akan dapat rezeki tambahan. Kalau kita istighfar, mengaku kelemahan kita, maka juga Allah akan memberi rezeki kepada kita. Dan kalau kita bersyukur, ini ramai orang tak buat. Kita sekarang ni sebagai contoh yang saya kata tak buat ni, kalau kita minum air, kita akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila habis minum air tu, jarang kita dengar orang kata Alhamdulillah.
Tak ada ya. Jadi bersyukur ni dah memang satu perkara yang agak kita tinggalkan ya. Agak tinggalkan. Bila tinggalkan, maka Allah akan tinggalkan kita lah. So boleh baca ya dalam Al-Quran, ni ada ayat-ayat dia di mana kita boleh lihat ya dari segi rezeki ni. So rezeki ni apakah dia? Dia bergantung ya, bukan saja pada material tapi juga dia dari segi benefit ataupun goodness yang kita boleh dapat ya. Dan bagi saya lebih suka rezeki itu ialah apa saja yang boleh kita gunakan untuk kita melaksanakan perintah Allah ya. As long as dia membantu kita untuk melaksanakan perintah Allah, itulah dia rezeki. So sekarang ni adalah IR 4.0 dan 5G. Dan ini penting ya bagi kita sebagai rakyat di Malaysia ni. Kita kena guna yang ni. Cuma itulah bila saya tengok kerajaan Malaysia ni, dia cakap IR 4.0 dan 5G ni, dia punya fokus dia tak betul. Dia fokus kepada teknologi itu sendiri. Jangan fokus pada teknologi itu. Ada banyak lain ya kegunaan dia. Ini apa yang saya nak betulkan ya, iaitu IR 4.0 ni adalah bergantung kepada coding ya. Dalam coding driven ini kita boleh buat artificial intelligence, boleh buat machine learning, kita boleh buat 3D printing, kita boleh Internet of Things, kita boleh buat. Tapi boleh dah kita gunakan semua ini untuk kelaparan. Kenapa tak kita selesaikan masalah kelaparan menggunakan artificial intelligence, machine learning, 3D printing dan Internet of Things? Yang ini yang kita tak buat. 5G pula ialah di mana dianya akan membuatkan kita mengetahui ya daripada kalau dah daripada Kuala Lumpur, kalau malas sangat nak turun ni Menteri Kewangan kita dah turun lah, tapi turun ke mana? Kuala Lumpur je, tak ada pula tengok dia pergi ke Greek ke Ulu Kelang pun tak pergi pun. So nampak sangat lah dia hanya duduk ke bandar. So dengan 5G kita boleh pergi ke semua tempat ni ya, tanpa secara fizikal. Okay? Jadi kita patut ya menggunakan dua teknologi yang telah ada ya, dan memang menjadi penting untuk kita gunakan. Jadi apa dia 2G ni? Kalau kita faham dari segi supply chain ya, dari segi supply chain ya, di mana kita tengok dari segi start dan akhirnya kita akan dapat kepada produk manufacturing, dan kita akan lihat bahawa outsourcing adalah satu perkara yang banyak dilakukan. Sekarang ni kilang-kilang dia tak buat semua alat tu pada tempat dia, parts components tu tak buat di tempat dia akan buat kat tempat lain dan diimport dan dibawa secara outsourcing ke tempat di mana kilang dibuat ya, ataupun assembly dibuat, kita panggil istilah dia. Sebagai contoh Boeing Boeing dia punya ekor dia buat kat Malaysia, dia punya wing dia buat kat Jepun, dia punya badan keseluruhannya dibuat di Amerika, dikombinkan ke semua. Itulah dia sekarang ni industri. Itu dah trend industri sekarang ni. Bukan lagi satu tempat semua nak buat. Dan saya tengok dari segi MIT kita punya industri ni, dia masih lagi menumpu kepada kaedah semua dia buat dalam satu bumbung. Which salah sebenarnya. Tak tahulah siapa yang nasihat dia. So dalam Fourth Industrial Revolution kita hanya perlu tahu 4 perkara saja. Yang pertama ialah bagaimana seorang individu boleh keluarkan cara pukal. Kita tahu ada orang miskin, ada orang lapar. Jadi dia tak perlu ramai orang ya, untuk memberi makanan kepada orang yang lapar. Seorang individu boleh buat cara pukal kalau kita menggunakan konsep industri 4.0. Dan kita juga boleh mengukur dan mengkaji supaya sama ada cara yang kita buat itu ada sesuai atau tak sesuai. Kalau tak sesuai, kita patah balik ya, dan lihat dari segi data tersebut. Dan kalau perlu, kita boleh apa orang kata panggil sebagai kaedah pembangunan tambahan. Kita boleh cipta, integratekan, buat prototype ya, dengan cepat ya. Kalaulah dulu ya, kalau nak buat keris ya, kamu ambil 6 bulan. Sekarang ni kalau nak buat keris tak sampai pun 3 minit dah boleh buat. Itulah dia industri 4.0. Kalau kita nak buat makanan pun sama juga ya, masa yang pendek saja, tak perlu panjang macam dulu. Begitu juga ya dari segi perhubungan di antara maya dengan realiti ya, di antara manusia dan juga robot ya, iaitu perhubungan ini memang
patut ada ya. Bila ada maka dia akan memudahkan bagaimana kita nak implement industri 4.0 ini. So supply chain dia basically quite simple juga. Visibility, iaitu boleh nampak, IoT, Internet of Things, dan semua maklumat tu diletakkan di cloud dan mengikat kepada semua supply chain ini adalah coding. Okay, iaitu coding, programming. Dan si kompetensi ni kalau kita tengok, dia apalah kompetensi yang ada sekarang ini ya. Jadi apa saja yang kita ada sekarang ni boleh kita pindahkan kepada IR 4.0 ni. Cuma penggunaannya berbeza. Begitu juga dengan 5G. 5G ni ialah komunikasi. Simple saja. Dia ada komunikasi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan oleh kerana dia boleh meliputi seluruh kawasan, maka dia menggunakan multiple frekuensi. Ya, frekuensi yang banyak. Oleh kerana dia menggunakan frekuensi yang banyak, dia boleh melakukannya dengan cepat dan data yang banyak ya, dalam satu masa. Okay? So, ini adalah meliputi seluruh kawasan ya, termasuk pertanian, bandar, desa dan semuanya boleh dilakukan. Dan skop dia adalah luas ya, skop dia adalah luas ya, dan meliputi everything. Dan mengapa yang menyebabkan 5G ini menjadi seperti ini ya, mana kebolehan multiple frequency, fast dengan big data ni. Ini adalah berdasarkan pada eksperimen fizik kita yang simple saja. Ingat tak? Dalam tingkatan 4 ke tingkatan ataupun darjah 6 dulu kita belajar ya. Kita ambil satu prism dan kita biar cahaya masuk ke dalamnya. Maka apabila cahaya putih masuk dalam prism, kita akan dapati ada warna pelangi keluar. Itulah dia frekuensi ya, frekuensi yang berbeza-beza. Cuma itu adalah frekuensi untuk cahaya nampak ya. Tetapi bila saya cakap multiple frekuensi ini, ia meliputi keseluruhan spektrum elektromagnetik ya, elektromagnetik. Dan yang uniknya semuanya diletakkan dalam satu chip. Berat tu saja lebih kurang 1 cm kali dengan 1 cm. Dan oleh kerana ini semuanya outsourcing ya, di Malaysia. Kita ada Intel, syarikat Intel di Malaysia. Ini chip ini sekarang ni dibuat di Amerika Syarikat ataupun kadang-kadang di Ireland. Jadi that's why bila saya dengar kata kapal terbang kata Malaysia telah jatuh, saya risau satu je, kok kargo dia adalah chip ini. Ya, kalau chip ni kargo dia, maka industri elektronik semiconductor di Pulau Pinang akan tutup selama lebih kurang 6 bulan. Jadi itulah dia outsourcing punya punca. So kita dapati bahawa itu adalah 5G, maknanya perhubungan kita akan mendapat liputan yang banyak. Dan sebagai actionnya mudah saja ya, kita ada handphone, kita ada komputer, kita bercakap dengan seluruh dunia. Jadi bila kita ini, kita boleh tengok macam mana Amerika handle kelaparan, macam mana Jepun handle kelaparan. Jadi semua contoh-contoh ni kita boleh dapat dengan mudah dan bukanlah satu perkara yang susah macam dulu ya, nak kena travel dulu ke New Delhi nak cari solution dan lain-lain. Benda tu semua tak perlu lah. So semuanya boleh kita lakukan dengan 5G. Dan kalau kita tengok supply chain dia, basically tak ada apa, just basically sama saja. Cuma bagaimana kita apply ya, penggunaan 5G ni untuk membantu kelaparan ini. So apa dia basic requirement dia? Apa dia basic requirement untuk 5G? Ni apa nama IR4 dan juga 5G. Actually 5G dan IR4 ni dia ada common, dia ada satu common dia. Commonnya ialah coding ataupun programming, a new language. Pasal apa kita nak belajar coding ni? Coding ni sebenarnya adalah bahasa yang kita manusia, kalau kita nak bercakap dengan komputer, itu adalah bahasa yang perlu kita gunakan, iaitu coding. Coding ialah bahasa yang kita gunakan. Macam kalau kita pergi ke Jepun, kita kena belajar bahasa Jepun. Kalau kita nak pergi ke Amerika, kita kena belajar bahasa Inggeris. Ini sekarang ni kita nak bercakap dengan komputer, maka kita kena belajar bahasa dia, iaitu coding. Jadi semua IR4 dan juga 5G semua perlu coding. Okay? Apa dia coding? Itulah dia contoh dia kalau nak tengok. Dan apakah dia contoh-contoh bahasa yang digunakan? Java, Python, C, C++, C,
COBOL, Objective-C dan Swift. Ini adalah contoh dia. Dan interestingly enough, semua ini boleh dapat dekat internet, dia free dekat internet. Dia bukannya satu yang you kena bayar mahal-mahal. Tak perlu tak perlu pergi universiti, tak perlu pergi apa. Pergi kat internet, senarai yang saya berikan ni boleh di Udemy, LinkedIn, Learning, Code Academy, Treehouse, Free Code Camp. Kat sini boleh belajar. Pada satu masa itu saya tengah buat coding dan saya terlupa macam mana nak guna coding tersebut. So saya pergi je kat internet, baca dan saya dah tahu macam mana buat coding tu. And interestingly enough, just to tell how simple it is. Kalau saya mungkin you kata, oh prof boleh lah, prof macam mana, dia boleh faham semua. Tak, saya ada cucu saya yang umur dia masa itu 4 tahun. So saya just nak check dia boleh ke belajar coding ni, satu bahasa lain. So saya hantar dia untuk belajar coding. So dia, bila saya pergi berjumpa dengan dia, saya tanya dia, tengok dia dah boleh buat coding. And at one time saya ada masalah dari segi coding. Saya tanya dia, tengok dia boleh. Saya punya pening 3 hari saya fikir macam mana nak selesaikan coding saya itu. Tapi cucu saya boleh selesaikan tak sampai pun 10 minit. Jadi mana kalau cucu saya, by the way cucu saya itu perempuan. Jadi tak semestinya lelaki. Jadi kalau kaum perempuan tu pun boleh belajar coding sebagai satu bahasa, maka siapa pun boleh belajar. So now, untuk kita jadi streetwise, untuk survive dalam dunia kita sekarang ni, supaya kita tidak angkat bendera putih kelaparan, kita kena tukar kita punya education tactical ni. Kita kena tukar daripada doing better things kepada doing the right things. Itu penting, doing the right things. Dan macam kucing ni, dia kena cari apa benda yang dia perlukan, bukannya ambil aja semua benda. Yang ni saya tunjukkan bukan kepada universiti ataupun itu. Ini untuk kita yang telah graduate dan perlu pergi ke masa depan lagi. So the problem is know what question to ask. Yang sebenarnya itu dia isunya. Sebenarnya apa nak tanya? Kalau kita tak tahu apa nak tanya, maka kita akan ketinggalan dan kita akan mendapat tekanan yang tinggi. Dan dari segi sudut ketika kita patut balik belajar balik, tak perlu sebenarnya. Dan kita boleh create, kita boleh belajar sendiri. So, the learning model of the 21st century ini yang saya nak perkenalkan kepada kita semua. Kita perlu ada apa yang saya panggil sebagai personal knowledge mastery atau PKM. Kerana kita dapati maklumat tu banyak kat luar sana. Cuma sama ada kita tahu nak pilih maklumat tersebut. So itu pentingnya kita seek, sense and share. Maknanya kita cari, kita tengok sama ada sesuai atau tidak dan kita kongsi. Sebagai contoh, kita punya usrah ni, ini adalah tempatnya kita berkongsi idea. Dan memang kita dapati banyak ketua-ketua yang bagus kan. Ni dia pun rajin membaca. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia rajin membaca. Cuma buku yang dibaca itu kadang-kadang agak ketinggalan sikit. Tapi tak apalah. Dia rajin membaca. Jadi kita pun kena macam tu juga. Rajin membaca. So the network learning model yang kita perlu adakan ialah kita kena work as a team. Jangan buat seorang-seorang. Buat seorang-seorang ni tak pergi ke mana. Kemudian kita sebagai komuniti kita praktis apa yang kita buat dan kita gunakan social network ini untuk create innovation yang diperlukan oleh masyarakat semasa. So dia punya ekonomi kita sekarang ini ialah bukan lagi labor intensif. Maknanya menggunakan 4 kerat tangan, bukan lagi dah itu. Kita sekarang ini telah diganti dengan automation, robot dan lain-lain lagi. So dengan itu kita kena tukar cara kita. Lebih kepada curiosity, creativity dan empathy. Dan apabila ini ada, barulah boleh kita maju ke depan. Kalau tidak, bendera putih akan naik lagi sekali. Okey, kita tumpukan kepada bahagian ini. So, apakah kita yang sebenarnya? Sama ada role kita adalah sebagai job seeker, mencari kerja saja, ataupun kita can go beyond that sebagai entrepreneur. Apa yang pentingnya ialah kita cari mentor yang sesuai, maka kita akan boleh menjadi entrepreneur.
Ataupun kita buat partnership. Kalau kita kata kita ada duit, maka kita invest dan kita buat partnership. Ataupun kalau lah worst come to worst, kita jadi intern, ya, kita belajar ya, dekat syarikat-syarikat yang tertentu. Ataupun kita boleh franchise, di mana kita akan ada business training, ya, akan diajar ya, dari sudut business, ya, macam mana nak buat franchise tersebut. Ataupun kita buat e-commerce, ya, menggunakan electronic business. Ataupun kita put up a white flag. Kalau dah semua lain tu dah tak boleh buat apa, sebagai ahli sains saya cakap tak ada apalah, saya tak boleh kata apa. Kerana all of these things sebenarnya is up to you, ya. You kena pilih sendiri, you hidup sendiri, you punya keluarga sendiri, you punya rumah sendiri, ya. Dan kalau you decide juga nak buat white flag, saya tak boleh buat apalah. Tapi kalau you nak buat benda lain tu dan perlu bantuan, insya-Allah kita boleh bantu. Okay, dalam bidang sains ni memang banyak cara kita boleh membantu. So, do nothing means kita akan berhutang, terusan berhutang dan kita akan tenggelam, ya, tanpa kita sedari, ya, ke dalam lautan. Okay, thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Kamarul Azizi, pembentangan yang cukup menarik pada malam ini. Jadi saya buka kepada sesiapa untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum. Prof. Kamarul. Ya. Yeah. Prof. Kamarul komen berkaitan dengan food security, satu. Dan yang keduanya adalah ayat Al-Quran berkaitan dengan surah Yusuf tu kan, 7 tahun kemarau, 7 tahun kita zaman makanan banyak semua tu kan. Jadi dalam situasi kita sekarang ni, apa ibrah orang kata tadabbur lah daripada surah Yusuf tu, satu. Dan itu yang kedua lah. So dua dulu lah soalan saya, food security dan juga tadabbur surah Yusuf. Okey, terima kasih Badia. Dari segi food security ini, sebenarnya kalau kita lihat, ya, kita tengok dari segi global, kita kan dapati bahawa makanan memang berlebihan, dan memang menjadi isu, ya, tiap-tiap kali ada harvesting, ya, iaitu harvesting ataupun mengambil daripada gandum ke ataupun daripada padi daripada beras untuk buat beras ke dan lain-lain lagi. Dari segi makanan, food staple selalunya berlebih-lebihan dan selalu dibuang saja. Jadi frankly saya tengok food safety dari segi global memang tak ada masalah. Tapi di Malaysia ni kita ada masalah sedikit, ialah kerana kita semua makan nasi. So beras yang kita dapati ataupun daripada padi agak kurang, ya, berbanding dengan keperluan kita. Jadi ini satu kelemahan lah. Saya rasa kerajaan perlu buat sesuatu, ya, untuk mengatasi masalah ini. Tapi adakah itu satu perkara yang baik? Yang ini kena fikir panjang lagi lah dari segi sudut tersebut. Dan mengenai surah Yusuf tersebut, ya, kita kena faham, ya, surah Yusuf memberitahu kita dari sudut 7 tahun. Itu pun berasaskan pada mimpi pemimpin. Dan memang ianya selalunya Allah memberi guide, ya, pada pemimpin, dan dia akan minta kepada pandangan daripada kita. Cuma cerita Nabi Yusuf ini, cerita dia agak dalam, ya, sebenarnya. Tadabbur dia agak dalam dan saya tak nak cerita tadabbur dalam itu. Tetapi asasnya yang penting yang kita kena ingat, ya, untuk cerita dia, bukan dari sudut conservation dia, ya. Conservation dia 7 tahun untuk tanam dan disimpan dan lain-lain lagi itu. Tetapi dari segi senario keadaan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, senario dia adalah very bad, ya, sebenarnya. Dan saya sendiri tempted untuk kata senario apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu lebih kurang macam senario yang kita sekarang berada. Apa yang saya maksudkan di situ ialah kalau kita tengok, ya, Nabi Yusuf ini Allah train dia such a way, dia mula-mula family adik-beradik dia misplaced dia, ya.
Dan dia terpaksa keluar daripada family dia, dan apabila dia keluar, dia diambil oleh seorang menteri ya, untuk menjadi anak dia. Dan dekat situ pula jadi satu kes lagi, dan kemudian dia dimasuk dalam penjara, dan kemudian barulah cerita yang conservation tersebut. Cuma yang kita kena faham ya, yang ini yang selalu mufassir tak cerita ya. Saya ingat mungkin kerana kelemahan dari segi tidak involve dengan pemerintah. Iaitu kalau kita tengok ya, mengapa Nabi Yusuf alaihi salam bila raja ini tadi menteri ya, raja cakap kat dia, saya akan bagi you untuk menjadi seorang penasihat. Dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Kerana kita dapati bahawa Nabi Yusuf ni ditrain ya, ataupun berlatih di dalam keluarga menteri. Dalam keluarga menteri tu dia dah tengok dah bahawa sistem pemerintahan di zaman dia tu adalah teruk. Kalau dia jadi penasihat, tak ada siapa ikut lah. Macam sekarang ni lah, ramai yang jadi penasihat tapi tak ada siapa dengar pun cakap dia. So dia cakap, boleh tak lantik saya sebagai Menteri Keuangan? Pasal apa dia minta supaya Menteri Keuangan? Kerana semua barang di negeri Mesir pada waktu itu mesti melalui Menteri Keuangan. You nak duit, you kena Menteri Keuangan. You nak beli apa pun, you kena Menteri Keuangan. Semuanya Menteri Keuangan. So basically sekarang ni kuasa di tangan dia. So bila tak kuasa di tangan dia, semua hanky-panky yang tiris, yang hilang, yang orang kata komplot-komplot apa semua ni tak boleh buat apa. Kalau dia tangkap macam mana dibuat dekat dia punya keluarga dia hari itu, iaitu dia letakkannya saja satu bekas di dalam Bunjamin, maka dia tangkapnya Bunjamin dan dia cakap bahawa Bunjamin mencuri. Tengok, itu kuasa. Itu dia nama kuasa. Tapi itu bagi saya lah, ini menunjukkan bahawa kuasa itu penting dan kita boleh gunakan untuk kebaikan. Dan inilah dia keunikannya. Tapi minta maaf lah ya, kerana banyak orang yang tadabbur surah Al-Yusuf ini tak masuk cerita ni. Kalau saya nak cerita lagi panjang pula, nanti kena panggil lain lah Zul. Cerita pasal tadabbur surah Yusuf ni memang dia amat menarik ya, dan amat bersesuaian dengan masa kita sekarang ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof atas jawapan yang diberikan tadi. Jadi saya buka lagi kepada siapa ingin bertanyakan soalan. Okey, sekiranya tak ada, masih ada yang tengah berfikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dr. Fairuz. Silakan Doktor. Fairuz, belum doktor lagi. Okey. Prof, komen sikit pasal sharing ekonomi ni. Ya? Sharing ekonomi, sekarang ni kan sharing ekonomi macam Grab is part of apa yang dibuat ni semua ni. Dia sharing. Okay. Jadi adakah ini boleh membantu untuk menghadapi atau maknanya menjadi penyelesaian juga kepada isu kemiskinan dan kelaparan? Okay, this is very interesting ya sebenarnya. Because the sharing economy ni, kaedah yang digunakan ialah punca dia, kalau kita go back to the basic dia, punca berlakunya sharing economy ni ialah kerana tak ada orang yang ada capital yang cukup. Maknanya tak ada seorang pun yang boleh menjadi the main capital owner. So bila tak ada, konsep dia itu akan pergi seakan-akan koperasi lah. Walaupun koperasi pada hadnya adalah ramai sangat. Dalam sharing ekonomi dia berbeza sedikit kerana mereka berkongsi dari segi capital tu. Dan keuntungan mereka akan berkongsi bersama. Cuma masalahnya yang menjadi persoalan kita ialah, can you find the right partners? Jadi partners ni yang menjadi isu selalunya. Kalaulah kita boleh dapat right partners, maknanya dia mempunyai fikrah yang sama dengan kita, dan dia juga bersetuju dengan istilah yang saya nak guna ialah dream ya. Dia
mempunyai dream yang sama macam kita, insya-Allah dia akan berjaya. Tetapi daripada banyak yang saya tengok lah untuk sharing, tak banyak yang mempunyai dream yang sama. Tidur je sebantai tapi dream dia leleh. Jadi kena start kat situ. Kalau you start kat situ, you tanya dia, you punya dream apa? Kalau dia cerita dream dia tu, selalunya dream orang ni dia unik, dia unik. Kalau lah kita punya dream tu sama, insya-Allah dia sama. Macam saya kalau tanya apa dream Kamarul, saya punya dream simple je sebenarnya. Saya nak tengok bahawa saya akan masuk syurga, itu je. Yang lain tu tak penting lah. Dunia ni tak penting bagi saya, kerana saya tak perlukan lah. Dah tiba masanya saya hanya fikir akhirat je. Wallahualam. Baik, terima kasih bro. Ya. Terima kasih. Saya pun ada soalan nak tanya juga Prof. Saya tertarik tadi yang Prof kata Jepun dan Amerika menggunakan teknologi IR 4.0 dan 5G tentang bagaimana mereka menguruskan tentang permasalahan makanan tu kan. Jadi boleh Prof berikan penerangan lebih lanjut bagaimana cara mereka menguruskan hanya dengan menggunakan IR 4.0 dengan 5G tu? Okey. Jadi Alhamdulillah tanya yang ni, yang sebenarnya saya nak cerita detail tapi panjang sangat. Asasnya simple ya, because macam saya katakan tadi, IR 4.0 asasnya adalah automation. Jadi kalau kita nak bercakap mengenai IR 4.0, kita kena bercakap mengenai automation, dan bukan saja automation, tetapi automation yang boleh berfikir. Jadi bila kita kata dia boleh berfikir, di Jepun dan di Amerika, mereka ada farmland yang owner dia hanya perlu datang, katakanlah pukul 8 pagi, lepas tu dia boleh buat kerja lain, pukul 5 petang dia datang balik. Dan siapa dia boleh buat macam tu? Ya, kerana semua benda, tanaman dia, air dia, pembajakan dia, pengutipan buah-buah dia, semuanya dilakukan secara automatik. Dia hanya datang tu hanya nak pasti nak turn on dan nak turn off saja. Jadi kesemua alat-alat dia akan berfikir, kena berbuat air 1 galon, kena berbuat air 5 galon. Dia akan sukat tanah tu dan dia akan beritahu berapa banyak nak bubuk. Jadi tak ada pembaziran. Begitu juga ya kalau dekat Jepun, yang saya amat tertarik yang dekat Jepun ni ialah mereka boleh tanam padi di tengah bandar. Kita di Malaysia baru je ada seorang menteri besar nak tanam atas rumah dia, semua orang dah gelak lah. Janganlah macam tu ya, biar dia cuba dan kita tengok macam mana. So mereka boleh tanam dalam tengah bandar. Kalau kita pergi, ada peluang untuk pergi ke Jepun nanti, saya suggest pergi. You akan tengok, tak ada orang jaga pun, apa pun tak ada pun. And actually dalam kes itu, owner tu datang seminggu sekali je pun, kerana semuanya automated. Jumlah air yang diperlukan automated, semuanya. Cahaya matahari pun automated, dia akan adjust supaya shadow daripada bangunan-bangunan tu tak terkena dan kena. Bila saya tengok itu, saya tabik dah masa tu. Jadi itu, bila saya cakap ni, bila saya tengok ini adalah 3 tahun yang lepas. Masa tu kami baru nak buat kajian mengenai IR 4.0 dan juga 5G. Sekarang ni kita dah mula mengkaji IR 6.0 dan juga 8G. So dah lebih lagi advance daripada itu. Kalau kita tak buat kajian, tak buat research, kita akan ketinggalan. Dan saya rasa amat rugilah kita sebagai orang Islam, kerana kita ada Al-Quran yang memberi kita hint-hint yang orang lain tak ada. Orang lain tak ada. Orang kafir apa semua ni, bila dia pun bercakap dengan kita akan nampak bahawa ketumpulan idea dia. Tapi bila kita baca Quran, kita akan dapati idea dari Quran tu memang unik. Ini saya boleh cakap lah, ni tak tahu macam mana nak cerita benda ni. Tapi kena baca Quran lah. Tak boleh apa orang kata tak baca. Bila kita baca dan kita faham makna dia, maka kita akan dapati bahawa rupanya Al-Quran ni
untuk kehidupan di dunia ni semua ada rahsia dalam tu. Walaupun dia bukan buku sains, dia bukannya buku ekonomi, dia bukannya, tetapi bila kita baca tu, dia membantu kita, pemikiran kita untuk mencari penyelesaian. So saya kalau nak tanya kat saya, mana you dapat idea untuk buat IR 6 dan juga 8G? Semua dari Quran. Saya akan beritahu dari Quran. Saya boleh beritahu pula ayat mana yang saya ambil yang menyebabkan saya boleh dapat idea itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof Kamarul. Baik, ada lagi soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang lain? Kita masih boleh Prof, lagi. Baik, silakan. ada memang idea urban farming, pertanian bertingkat ni kan, tanam dalam bangunan dan sebagainya ni, memang orang lain kat negara lain dah advance dah. Saya cuma tanya, menteri kita tak pergi tengok ke? Jadi apa ni yang saya nak bangkitkan ialah macam mana kita nak put your idea, the great idea yang kita bincang, yang Prof bincang tadi itu into practice tanpa perlunya pimpinan maksudnya pimpinan politik lah. Maknanya kita boleh buat sesama kita, boleh tak? Maknanya without the commitment from the government lah kan. Maknanya kita sendiri boleh laksanakan tak idea urban farming, pertanian bertingkat dan sebagainya, to put it in practice. Okey. Saudara Fairuz sentiasa memberi orang kata challenge terhadap banyak pandangan saya. Bagi saya sendiri personally lah, kalau tanya personally, saya ingat kita tak usah bergantung pada government. Kerana bagi saya government dah tiba masanya kita tinggalkan. Dan kerana mereka terlampau mementingkan keluarga dan juga periuk nasi dia sendiri. Dia tak peduli actually kat rakyat. Jadi we have to learn from Jepun, di mana business people are controlling the country. Begitu juga dengan Korea, walaupun business dia adalah dikontrol oleh keluarga, tetapi mereka control it at the end of the day. Begitu juga dengan Singapore. Jadi banyak kita nampak negara-negara yang business itu dikontrolkan oleh rakyat dan bukan government. Government menumpang separuh kaki saja ya. Sebagaimana dulu kita orang Islam ni memang begitu pun. Saya nak bagi contoh itulah Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni dia mempunyai sistem perniagaan yang canggih pada masa dululah. Jadi cerita dulu dengan cerita sekarang lain cerita. Masa zaman at one time, even kerajaan Egypt pun meminjam daripada Al-Azhar. So kadang-kadang kita curious, kat mana Al-Azhar sebagai institusi agama boleh tahu benda-benda ni semua? Yang ini lagi satu yang saya tak tahu sama ada Fairuz tahu atau tidak. Saya berpandangan bahawa Rasulullah adalah orang kaya. Tapi bila saya sebut tu, saya mempunyai masalah dengan ramai ulama lah. Mereka kata Kamarul Uni. Betul ke? Setuju tu. Setuju. Ya, Kak Fairuz. Okey, alhamdulillah. Kalau you setuju, saya tak ada masalah. Boleh jauh, boleh cerita. Setuju juga dengan pandangan ni. Kalau setuju dan saya tak ada masalah, baru boleh cerita lebih ke depan. Kalau tidak, saya mati kena serang ni. So bagi saya ya, sebagai contoh ya, yang saya rasa kita sepatutnya buat sekarang ni ialah dua. Pertama ialah dari segi penanaman bertingkat itu. Saya suggest kita, because the time is right now ya. Sebagai contoh di Bangi sekarang ni, saya tahu ada kilang-kilang yang orang nak jual dengan harga murah. So saya suggest beli je kilang-kilang tersebut dan buat perniagaan penanaman bertingkat ini ataupun juga ikan bertingkat ini dalam kilang-kilang tersebut. Kerana kilang tu dah kilang perindustrian dan memang secara tak langsung siapa yang buka kilang kat situ dia akan dapat insentif tax selama 5 tahun. Dan based on cash flow yang saya sudah calculate, insya-Allah 5 tahun tu dah cukup dah untuk you untung. Lepas tu you tak payah dah buat kerja dah. Boleh enjoy je dan beri scholarship dan lain-lain kepada orang lain. Tapi itulah
starting tu yang selalu jadi masalah semua orang lah, iaitu mana nak cari duit. Saya ingat yang ini pun dah tak ada masalah sekarang ni. Pergi kat bank dan tunjuk dia punya financial planning ya. Dan saya ingat memang saya garanti ya tak ada masalah untuk bank sekarang ni. So the time is right now, and saya suggest kita jangan tunggu kerjaan. Kita buat bisnes ini, dan bila dah kita kaya besok, kerajaan akan datang oleh kita. Itu je yang penting dia. So 5 tahun bagi saya dah more than enough. Saya bila saya calculate untuk sebarang bisnes yang saya buat, ROI saya adalah 3 tahun. Itu paling maksimum. Kalau tak, saya cuba 1 tahun. So with that, apa orang kata, bagi saya nampak bahawa opportunity ada, tapi again sama ada kita nak lompat dalam itu atau tidak. Oleh kerana saya dah decide saya tak nak dah dunia, saya tak buat lah. Tapi kalau nak minat bantu, saya boleh bantu insyaAllah. Baik Prof, terima kasih banyak. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh tengoklah modelnya tu. Sama ada kita JV dengan wang kelang tu sendiri ke. Yes, So kita tak payah kita tak payah beli. Yes. So kita akan less capital capex kan. Yep. Boleh tu. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Dan saya rasa sudah sampai pada masa akhir lah kot. Sudah sampai ke penghujungnya usrah kita ber ini, sebab jam sudah menunjukkan pukul 10.43 malam. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Qamar Azizi Ibrahim yang sudi membentangkan usrah yang bertajuk Rasa Lapar, Apa Sains Boleh Bantu. Jadi kita sudah mendapat jawapan-jawapannya. Pelbagai solusi yang boleh digunakan berdasarkan sains melalui IR 4.0 dengan 5G ini, insyaAllah. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ini, sama ada dalam Zoom meeting ataupun di YouTube ataupun di Facebook Wadah dan juga PKPM dan Abdim. Jadi insyaAllah di sini saya akan beri satu pengumuman di mana Usrah Nadwa Ilmuwan Abim akan, kluster sains akan dilaksanakan setiap minggu pada hari yang sama, Ahad malam Isnin, pada waktu yang sama juga 9 suku malam sehingga 10.45 malam dengan tajuk yang berbeza. Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menyeronokkan dan kupasan-kupasan yang mungkin lebih mengkritis pemikiran kita. InsyaAllah kita akhiri kita punya usrah dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanallah. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih semua. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.